Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban وبلغنا رمضان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. Amma ba'. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah tuan-tuan, pada tengah hari ini dapat kita sama-sama berkumpul, dan insya-Allah selepas ini kita akan menunaikan solat fardu Jumaat. Dan sebelum kita solat fardu Jumaat tuan-tuan, terdengar sedikit tazkirah ataupun peringatan dalam agama kita, insya-Allah. Dalam sedar tak sedar tuan-tuan, pada hari ini kita berada pada 2 Rejab. Bulan Rejab antara bulan yang memiliki kemuliaan. 2 Rejab hari ini. Dan banyak kata-kata ulama ataupun perumpamaan yang ulama gambarkan tentang kemuliaan bulan Rejab, kan? Dan Rejab merupakan muqaddimah kepada Ramadan. Ada juga yang ulama berpendapat Rejab merupakan muqaddimah kepada bulan Ramadan. Ibarat kata Rejab ni ekor dia, kan, masuk bulan Sya'ban, badan dia masuk bulan Ramadan merupakan kepala. Kalau kita ibaratkan bagi jasad macam itulah, kan. Dan banyak kata-kata ulama yang merupakan keistimewaan untuk bulan Ramadan. Antaranya ulama buat perumpamaan ataupun tamsilan. Rajab syahrut taubah. Rajab ni bulan untuk kita ataupun bulan taubat. Sya'ban syahrul ibadah. Bulan Sya'ban merupakan bulan ibadah. Syahrul Ramadan, masuk bulan Ramadan merupakan bulan syahru qurbah. Qurbah ni maknanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula pada bulan Rejab ni tuan-tuan merupakan bulan taubat. Masuk bulan Sya'ban tu adalah merupakan bulan ibadah, dan bila masuk bulan Ramadan lebih lagi daripada ibadah, iaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga ulama-ulama yang bagi tamsilan kepada kita, perumpamaan kepada kita. Rejab merupakan syahrul rahmah. Rejab syahrul rahmah. Sya'ban syahrul maghfirah. Ramadan syahrul ni'mah. Rejab merupakan bulan rahmat, Sya'ban merupakan bulan maghfirah, dan Ramadan merupakan bulan nikmat, kan. Banyak tamsilan-tamsilan daripada para ulama kita menunjukkan betapa besarnya 3 bulan ini tuan-tuan. Dan kita berada sekarang pada 2 Rejab. Dan Rejab, ada juga yang berpendapat Rejab ni ibarat kata angin bertiup, kan. Sya'ban awan berkumpul. Masuk bulan Ramadan turunnya hujan. Maknanya permulaan bagi sesuatu ibadah ataupun sesuatu benda bermula pada bulan Rejab. Angin bertiup, bulan Sya'ban awan berkumpul, masuk bulan Ramadan turunnya hujan. Itu kata-kata kata-kata para ulama. Dan doa yang selalu kita tengok pada WhatsApp kita yang diviralkan, iaitu doa
minta keberkatan pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan berkatilah kami pada bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan keberkatan ni tuan-tuan, kita kena cari. Antara benda yang kita nak cari keberkatan ni, cara macam mana? Antaranya dengan berdoa. Nabi ajar kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab. Tambah lagi, wa Sya'ban. Sya'ban, berkatilah kami pada bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah, panjangkanlah umur kami untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan. Dan orang yang amalkan doa ni antaranya insya-Allah dipanjangkan umur. Sebab apa? Sebab kita minta wa ballighna Ramadan. Kita minta supaya Allah Taala panjangkan umur kita supaya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ni tuan-tuan, antara bulan yang banyak kitab ataupun banyak ulama-ulama sebut supaya kita perbanyakkan taubat. Perbanyakkanlah taubat pada bulan Rajab. Kan? Rajab ni bermula kita banyak taubat, masuk Sya'ban kita tambahkan ibadat, bila masuk Ramadan kita akan rasa kelazatan ataupun kedekatan hampirnya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut sebagai Syahrul Qurbah. Jadi tuan-tuan, kita tengok sedikit tentang taubat. Hari ini kita tengok bidang tasawuf. Dan dalam bab tasawuf ni juga merupakan selain daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh syarak, yang dicela oleh Islam supaya kita jauhi. Ada juga item-item ataupun topik dalam tasawuf ni, sifat-sifat mahmudah. Apa benda sifat-sifat mahmudah? Sifat-sifat yang dipuji oleh syarak. Bila kita buang benda-benda yang dicela, kan, bila kita elak diri kita pada benda-benda dicela, kita hiasi diri kita dengan perkara-perkara yang dipuji, dengan sifat-sifat yang dipuji. Antara sifat benda pertama dalam sifat mahmudah adalah dalam bab taubat. Kita semua ni tuan-tuan banyak dosa, kan? Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam merupakan melakukan kesalahan, dan melakukan kesalahan, melakukan dosa. Wa khairu khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang berdosa, mereka bertaubat. Bukan kata biarkan macam tu saja, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan melakukan taubat. Dan taubat ni tuan-tuan, bukan kita boleh buat mudah-mudah. Dia ada rukun dia. Dia ada rukun dia, ada syarat dia. Macam juga kita solat, ada rukun solat, kan? Begitu juga dengan taubat. Taubat juga merupakan, ada dalam taubat ni rukun taubat. Jadi rukun ni benda tak dapat tidak kita kena patuhi. Kalaulah rukun sembahyang 13 tu kita tertinggal satu, solat kita tak sah. Begitu juga dengan taubat ni tuan-tuan. Rukun ni benda yang tak dapat tidak kita kena ikuti. Rukun taubat, pengarang kita kata ni, saya baca kitab Penawar Bagi Hati dan ditulis, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya makna taubat pada lughah, pada bahasa, iaitu kembali. Taba maknanya raja'a, kembali dan pulang. Dan pada syarak, barang yang berhimpun padanya 3 rukun. Apa benda taubat? Taubat ni berhimpun pada taubat tu 3 rukun. Bila berkumpul 3 rukun, selesai kita 3 rukun ni, jadilah taubat. Apa benda 3 rukun ni? Yang pertama, menyesal atas mengerjakan maksiat. Jadi menyesal. Timbul rasa menyesal, rasa penyesalan dari hati kita
Kerana kita melakukan maksiat, melakukan kesalahan, melakukan dosa. Dan menyesal tu kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kena menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kalaulah kita tersalah ataupun tersilap melakukan benda-benda yang dilarang, kalaulah orang Muslim yang biasa tidak dapat lari daripada mulut dia, akan keluar apa? Akan keluar istighfar. Astaghfirullah. Istighfar tu adalah rukun ke? Tak. Istighfar yang keluar daripada mulut tu bila kita melakukan kesalahan, secara automatik biasanya kita, biasalah kan? Biasa-biasa kalau kita tengok aurat orang perempuan ke, akan terkeluar daripada mulut orang Muslim ni, astaghfirullah. Kau subhanallah. Tengok kalau orang perempuan tu lawak, subhanallah ustaz. Kan benda yang maksiat, bila kita tertengok kita melakukan benda maksiat, kebiasaan kita akan keluar daripada mulut kita astaghfirullah, lafaz istighfar. Istighfar tu merupakan sunat yang kita keluar daripada mulut tu, sunat. Rukun dia ataupun kita panggil benda yang lagi besarnya, menyesal dalam hati. Menyesal, timbul perasaan menyesal tu merupakan benda yang lagi besar daripada kita keluar lafaz istighfar daripada mulut kita. Sebab ni rukun yang kita sebut astaghfirullah tu merupakan sunat. Kan? Jadi kena ada perasaan menyesal. Satu sifat yang datang daripada hati kita, menyesal. Menyesal aku berjudi, menyesal aku melakukan maksiat, menyesal aku tinggal solat. Setiap perbuatan yang dilarang tu kalau kita lakukan, kena timbul perasaan menyesal. Tu antara syarat rukun taubat yang pertama. Menyesal atas mengerjakan maksiat kerana Allah Ta'ala. Dan bukan, maka tiada tak sah taubat mereka yang tiada menyesal. Tak sah taubat kalaulah orang tu sekadar terbit ataupun keluar daripada mulut dia astaghfirullah saja, tapi dalam hati dia tak rasa menyesal. Tak cukup. Kan? Tak memadai. Atau menyesal ia tiada kerana Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia menyesal juga, tapi menyesal dia bukan kerana Allah. Contohnya, dia menyesal kerana bala yang turun atasnya disebabkan maksiat tersebut. Dia menyesal kerana bala ataupun musibah yang ditimpa oleh Allah Ta'ala ke atasnya. Contoh, kalaulah orang ni suka berjudi, kan? Setiap minggu pergi ambil nombor ekor, kan? Contohlah ni, kan? Tiba-tiba nampak dia tak pergi dah, tanya kenapa? Menyesal dah ustaz. Menyesal kenapa? Dah habis duit dah. Kan? Maknanya dia menyesal bukan kerana Allah, dia menyesal kerana habis duit. Kan? Dia menyesal kerana dia ditimpa kerugian. Jadi menyesal yang macam tu tak kena lagi syarat dia. Tak cukup lagi rukun dia. Dia nak menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana menyesal ditimpa musibah ataupun bukan kerana menyesal ditimpa bala. Itu syarat yang pertama, tuan-tuan. Kena ada perasaan menyesal timbul dalam hati dia, perasaan menyesal, sifat yang timbul daripada hati dia menyesal kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat rukun yang pertama dalam taubat. Rukun yang kedua, tuan-tuan, dalam kita bertaubat, rukun yang kedua, meninggalkan akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Bila kita melakukan maksiat, benda yang kita buat tu kita kena tinggal. Maka tiada sah taubat mereka yang tiada meninggalkan ia akan maksiat yang taubat ia daripadanya. Tak sah taubat seseorang itu kalaulah dia hanya menyesal saja, tak tinggal benda tu. Menyesal tak pergi menyesal tak ambil nombor ekor, kan? Menyesal saja, minggu depan pergi pula, kan? Maknanya dia tak tinggal lagi perkara tersebut. Jadi syarat yang kedua adalah
meninggalkan perkara maksiat. Dan syarat yang rukun yang ketiga merupakan dalam bab taubat ni tuan-tuan, mencita-cita ataupun bercita-cita atas ketiadaan kembali ia kepada maksiat tersebut. Bercita-cita, berazam betul-betul dalam diri dia nak meninggalkan tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut. Jadi 3 syarat, 3 rukun ini tuan-tuan merupakan rukun taubat. Yang pertama tadi menyesal, yang kedua tinggal perbuatan maksiat, dan yang ketiga bercita-cita tidak kembali kepada maksiat. Susah juga tuan-tuan, kadang-kadang kita dalam kelompok ataupun dalam majoriti kaum-kaum yang sama-sama semua buat maksiat, kan? Ataupun kawan-kawan kita tu ramai yang buat maksiat. Kalau kita sahaja yang berubah, mungkin kita ni akan terpengaruh dengan kawan-kawan kita. Sebab tu banyak cerita-cerita yang kita tengok, yang kita dengar daripada orang-orang yang berubah, mereka akan berhijrah, kan? Suatu ketika dulu saya pergi ke Syria. Masa saya pergi tu, kebetulan pada masa tu ada seorang artis yang dulu dikenali sebagai Ali Setan. Nama dia apa? Azmi Mustafa, kan? Abang Azmi Mustafa masa tu duduk di Syria, kan? Bila dengar cerita dia, dia kata masa dia zaman-zaman kejahilan dia dulu, sambut hari jadi, dalam peti ais ada arak. Bila mak dia tanya, dia kata, kenapa? Macam tak tahu arak tu salah, kan? Jadi lepas tu dia berada dalam kumpulan ataupun kelompok tu, takut-takut bila dia berubah saja, kawan-kawan dia lain tak berubah, dia takut dia tu terpengaruh balik. Antara cara dia pergi belajar ke Syria, kan? Jadi nak tinggal tu, menyesal dalam hati tu satu hal dah. Nak cukup 3 rukun ni susah juga tuan-tuan, bukannya benda yang main-main, kan? Jadi cubalah kita buat, lengkapkan 3 rukun ni. 3 rukun ni tuan-tuan, jika maksiat itu tiada meninggalkan fardu. 3 rukun yang kita sebutkan tadi, kalaulah benda yang kita lakukan tu bukannya kita tinggal perkara fardu. Contohnya kita tinggal solat. Solat kan benda fardu, ataupun zakat ke, puasa ke, benda-benda yang fardu. Dan tiada bergantung dengan manusia. Ataupun 3 rukun tadi jika tidak berkaitan dengan manusia. Maknanya kalaulah kesalahan ataupun dosa kita melibatkan benda fardu, 3 tadi tambah lagi. Tak cukup dengan 3 tadi. Ataupun kesalahan kita, dosa kita melibatkan dengan orang lain, tak cukup dengan 3 tadi, kena tambah lagi. Okey. Adapun jika ada dosa itu meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Jadi kalaulah benda yang melibatkan fardu, maka kita kena qada balik berapa jumlah fardu kita tinggal. Kalaulah solat, kita kena kira lah. 5 tahun aku dulu jahil tak solat, kita kena kira 5 tahun tu berapa waktu. Kita qada lah solat kita tu sehingga mana agak-agak dengan kita kira tu dah cukup, sehinggalah timbullah perasaan Allah Ta'ala akan campak cukup dah tu. Mengikut Ustaz Azhar dulu, dia kata macam tu. Kita cuba kira dulu berapa waktu yang kita tinggal. Kalau kita dah cuba buat kan, insya-Allah lah suatu hari nanti, suatu masa nanti Allah Ta'ala akan campakkan ilham dalam diri kita. Solat yang kita qada tu dah memadai, dah cukup. Buatlah dulu kena, kan? Kena qada. Kalau solat kena qada. Kalau puasa pun kena qada juga, benda-benda yang melibatkan benda fardu. Dan puasa ni kena tengok bab puasa lah. Ada kena qada serta dengan bayar kafarah, kan? Kena tengok tu.
Jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, ada perkara-perkara ataupun kita berdosa dengan manusia seperti mencuri harta orang lain, maka disyaratkan memulangkan ia akan harta itu atau gantinya. Jadi kalaulah berkaitan dengan orang lain, contohnya mencuri, kita kena pulang balik apa benda yang kita curi. Ataupun benda tu kita dah guna ke, bila kita dah guna, kita kena ganti balik benda lain dengan nilai ataupun sebagainya lah kepada empunyanya. Atau minta halal ia daripadanya. Ataupun kalaulah kita ni tak mampu dah nak pulang balik harta tersebut, tak mampu nak ganti, minta halal. Pergi jumpa tuan dia, kena cerita satu persatu, kena minta halal. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, dalam bab ni kita kena tafsil, kena jelaskan satu persatu. Nak minta halal ataupun nak minta ampun dosa daripada orang yang kita buat salah, kita kena cerita kat dia apa benda yang kita buat. Kata haji saya, belakang haji saya kata macam-macam kat haji. Nak cerita satu-satu kalau ikut mazhab kita. Malu Ji. Masa belakang dia sedap kita bantai kan. Tapi kalaulah kita nak taubat, kita kena minta satu-satu, minta dia halal, minta maaf dengan dia. Berbeza dengan mazhab Imam Malik. Imam Malik memada minta halal dengan ijmal, minta halal secara umum saja bagi Imam Malik. Tak kena cerita satu-satu pun tak apa. Itu bagi mazhab Imam Malik. Dan ada padanya keluasan. Bagi mazhab Imam Malik ni nampak ada keluasan sikit lah. Kalau mazhab kita Syafi'i, kena cerita satu-satu. Maka jika tiada kuasa ia memulangkannya dan tiada menghalalkan oleh yang empunya, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia pada mengikhlaskan taubatnya dan memohonkan akan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan menjadi ia akan yang empunya harta itu redha pada hari kiamat. Macam mana pula kalaulah orang yang kita jumpa, kita berdosa tadi tu, kita pergi jumpa dia nak minta halal ataupun nak minta maaf, dia kata aku tak akan maafkan kamu sampai mati. Kan? Macam mana? Ataupun aku tak nak halalkan kau. Macam mana? Jadi pengarang kita bagi panduan kepada kita, ataupun kita nak ganti benda yang lain, dia pun tak nak. Dia memang marah betul. Kan? Macam mana kita nak buat? Pengarang kita bagi panduan kepada kita, kita kena banyak-banyak taubat dan mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan orang empunya tadi tu, orang yang marah tadi tu, tak nak bagi kita halal, tak maafkan kita tu, pada hari kiamat nanti, moga-moga dia maafkan kita, dia halalkan kita. Macam tu je lah. Kan? Mudah-mudahan menjadi ia akan yang empunya harta itu redha pada hari kiamat. Moga-moga dia berbalik hati pada hari kiamat nanti, dia maafkan kita. Ataupun kan, kalau kadang-kadang orang ni marah mula-mula je, kita minta maaf dengan dia, sampai mati aku tak nak maafkan kau. Bulan depan kita jumpa balik, yang hari tu okey lah, kosong-kosong lah. Kan? Jadi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga Allah Taala tu, Allah lah yang pegang hati manusia. Kan? Mungkin pada hari ni dia tak maafkan kita, dia tak halalkan kita, tapi suatu masa nanti, minggu depan ke, bulan depan ke, tahun depan ke, dengan dengan berkat doa kita, mungkin dia maafkan kita. Dan setengah daripada syarat taubat itu ketiadaan sampai ruh kepada halkum, dan ketiadaan naik matahari dari sebelah barat. Syarat taubat, syarat sahnya taubat seseorang ni tuan-tuan, selagi mana nyawa dia tidak sampai kepada halkum. Kalaulah nyawa di halkum, pada masa tersebut pintu taubat ditutup. Dan yang keduanya, masa dia sebelum naik matahari dari sebelah barat. Ni antara masa ataupun limit untuk seseorang bertaubat. Ibarat kata kita ambil exam lah. Kalaulah paper tu waktu dia sejam, lebih waktu sejam, kita nak minta lagi, kita nak tulis lagi,
Oh sorry dah kan, tak boleh dah. Ibarat kata macam itulah. Jadi apa ni syarat yang pertama tadi, syarat sah taubat sebelum sampai nyawa di halkum, dan yang kedua sebelum naik matahari di sebelah barat. Seperti yang tersebut dalam dua hadis yang lalu. Hadis yang mana? Sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghar. Artinya bahawasanya Allah Ta'ala maha mulia lagi maha besar menerima ia akan taubat hambanya selama mana? Selama belum sampai ruhnya kepada halkum. Dan hadis yang kedua, man taba qabla an tatla'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa bertaubat sebelum naik matahari daripada tempat lenyapnya, yakni sebelah barat, nescaya menerima Allah Ta'ala akan taubatnya. Jadi tempoh sah taubat seseorang ni, ada tempoh dia sebelum nyawa di halkum dan sebelum matahari naik di barat. Dan apabila sempurna segala syarat dan rukun taubat, nescaya sah taubat dan tak dapat tiada daripada diterima akan dia. Jadi bila syarat pun dah cukup, rukun kita pun dah cukup, kita penuhi segala rukun dan syarat taubat, insya-Allah Allah Taala terima taubat kita. Dari segi teorinya macam itulah tuan-tuan. Tapi nak terima ke tak terima, tu urusan Allah. Kita sebagai hamba, kita cuba bagi cukup syarat, cuba bagi cukup rukun, kita buat dengan sempurna. Ulama kata bila dah cukup rukun, cukup syarat, insya-Allah Allah terima. Nak terima betul-betul ke tak terima betul-betul, tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam amalan kita harian tuan-tuan, katakanlah solat. Kita solat, kita ikut rukun. Cukupkan rukun 13 solat sebagaimana yang fiqh kata, yang fiqh bagi panduan, ilmu fiqh bagi panduan kita tentang solat. Jadi bila kita cukup rukun, kita cukup syarat solat tu, insya-Allah dah sah dah solat kita. Dari segi sah tu, ikut rukun, ikut cara fiqhnya dah sah. Terima tak terima, kita serah kepada Allah. Dan kalaulah terima tak terima dalam ibadat kita, kita kena hati kita kena bersih, kena elak daripada sifat riyaknya, sifat takaburnya kan. Dan dalam bab taubat ni tuan-tuan, bila kita dah cukup rukun, cukup syarat, antara panduan yang ulama kita kata, berdoalah, Allahumma taqabbal taubati, ya Allah terima olehmu akan taubatku. Juga sama macam kita sembahyang, kita berdoa kan. Bila kita berdoa, kita solat kan. Bila kita dah solat, kita akan doa, Allahumma taqabbal minna solatana. Ya Allah terima daripada kami solat kami. Begitu juga dengan doa. Ya Allah terima, Allahumma taqabbal du'aana. Ya Allah terimakanlah doa kami. Kan? Sebagai tunjukkan ada sifat khauf dan raja. Walaupun betul dah dengan syaratnya, betul dah dengan rukunnya, tapi kita kena ada juga dalam diri kita ni perasaan khauf dan raja. Apa benda khauf dan raja? Khauf ni takut juga, takut Allah tak terima. Doa juga. Kan? Jadi kita kena doa juga supaya Allah Taala terima. Dan raja ni harap dengan doa tersebut, dengan penuhi syarat, dengan penuhi rukunnya, Allah Ta'ala terima taubat kita, terima amalan kita. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja sebagai perkongsian ringkas pada tengah hari ini tentang taubat. Dan sedikit pengumuman tuan-tuan, kita berada pada hari Jumaat dan esok hari Sabtu, surau kita ada kuliah perdana, kuliah Maghrib perdana yang akan disampaikan oleh Al-Fadhi yang berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. InsyaAllah pada malam esok ramai-ramai kita memenuhi surau As-Sabiri untuk mendengar taujihat ataupun kuliah yang akan disampaikan Al-Fadhi Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja sebagai perkongsian pada hari ini. Kita tutup sama-sama kita membaca tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.